Assalamualaikum and good morning everybody. Today you're going to learn about subtopic 2.3 electronic configuration. So dalam topik ini you're going to learn about Aufbau principle, Hans rule, Pauli exclusion principle. Then you're going to predict the electronic configuration of atoms and ion using SPDF notation and orbital diagram. And then lastly, you're going to justify the anomalous electronic configuration for copper and chromium. Okay, so for 2.3 electronic configuration. So what is electronic configuration? Electronic configuration is the distributions of electron among orbitals in shell and subshell, whether in atom or ion. Okay, jadi kamu akan menulis electronic configuration, ya, dia merupakan taburan elektron dalam orbital, dalam shell dan subshell. So electronic configuration ni ada 3 cara actually ya untuk menulis electronic configuration. Yang ini yang kamu belajar di SPM, Bohr Atomic Model. Okay, kamu menulis electronic configuration, contohnya ini untuk carbon, bila mana proton numbernya 6, neutral atom, elektron pun 6 lah. So you akan menulis 2.4 macam tu. Masa kamu di SPM kan, ingat lagi Okay. Because 6 elektron, so you akan buat 2.4. Jadi kamu akan letakkan pada first orbit 2 elektron. Kamu akan buat titik-titik dot macam ni Dia apa ni? Yang hitam ni menunjukkan elektron. So 2 di first orbit dan second orbit ada 4 elektron. Jadi ini apa yang kamu dah buat di SPM. Apa yang kamu buat itu adalah Bohr Atomic Model. Di mana kamu menulis orbit dan kamu meletakkan elektron di first orbit dengan contohnya untuk carbon ni first orbit dan second orbit. First orbit mengandungi 2 elektron, second orbit mengandungi 4 elektron. Orbit ataupun shell. Tapi di peringkat yang lebih tinggi sekarang ni, di peringkat metrik, okay, kamu tidak lagi boleh menulis electronic configuration secara Bohr Atomic Model. Kamu hendaki menulis, okay, sama ada dalam bentuk SPDF notation ataupun orbital diagram. Ya. Tapi kalau soalan tanya, write electronic configuration, kamu mesti bagi SPDF notation ya. Jadi electronic configuration adalah actually lebih kepada SPDF notation. Ya, kalau soalan tanya, write electronic configuration, kamu mesti bagi SPDF notation. Walaupun orbital diagram ni pun merupakan electronic configuration lah ya. Kalau soalan minta untuk menulis orbital diagram, dia akan spesifik cakap orbital right, orbital diagram. Barulah kamu memberi orbital diagram ya. Kalau kata electronic configuration, mesti beri SPDF notation. Okey, jadi di peringkat yang lebih tinggi ini, kamu hendaki menulis misalnya dalam first shell, apakah dia punya subshell dia. Second shell, apa dia punya subshell dia. Contoh di sini carbon, di first shell akan ada 2 elektron. So di subshellnya adalah 1s mengandungi 2 elektron. Kita akan tulis macam ni, 1s2. Dan di second shell mengandungi subshell 2s dan 2p. Okey, dan 4 elektron tadi maksudnya di subshell 2s ada 2 elektron. S boleh buat 2 elektron. So 2s, 2. Dan di subshell 2p akan muat 2 lagi lebihan elektron. Okey. Jadi di first shell tadi adalah inner shell yang lebih dekat dengan nukleus. Jadi elektron itu dipanggil core elektron. 2 elektron di dalam first shell ni merupakan core elektron ataupun inner shell elektron. Manakala shell yang paling luar, shell yang kedua merupakan shell valence.
dan elektron di shell valence, 4 elektron ini merupakan valence elektron. Okay. Jadi itu dia cara menulis electronic configuration. Nanti saya akan tunjukkan macam mana peraturan-peraturan yang digunakan, apakah peraturan-peraturan yang digunakan untuk kita berupaya menulis electronic configuration ini. For the time moment, saya hanya nak memperkenalkan sedikit dahulu apa yang dikatakan SPDF notation. Apa beza dia dengan orbital diagram ya. Orbital diagram pula adalah apabila kamu kena lukis kotak-kotak begini ya, menunjukkan subshell. Jadi elektron tu diletakkan dalam kotak-kotak itu dengan menunjukkan dengan anak panah. Jadi you tak boleh tulis dekat subshell ni macam electronic configuration, you tulis 1s2, tak boleh. Dan elektron tu diletakkan dalam, kita buat kotak, orbital tu kita buat dalam bentuk kotak. Okay, jadi dalam subshell 1s ada 2 elektron, so you letakkan anak panah opposite spin. Dalam 2s ada 2, so you letakkan anak panah 2 opposite spin. Dan dalam 2p, okay, P ada 3 orientation, ada 3 orbital P, 2px, 2py, 2pz, dan elektron tu dia akan diletakkan singly and same spin. Ini ada satu peraturan yang digunakan kenapa kita harus meletakkan elektron macam ni, kenapa tak pasangkan dia. Ini adalah Hans rule nanti kita akan lihat. Okey, jadi itu ya beza antara SPDF notation dengan orbital diagram. Ini adalah merupakan electronic configuration. Tapi kalau soalan kata write electronic configuration, mesti bagi SPDF notation. Okey. Jadi the filling of electron in orbital follow 3 rules ya. Apabila kita nak menulis electronic configuration ni, dia akan follow 3 peraturan ini, iaitu Aufbau principle, Hans rule, Pauli exclusion principle. Notice the ejaan semua ya. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okay, Aufbau principle states that in the ground state of an atom, electron fill orbital of lowest available energy level before occupying higher levels. Maksudnya, bila kita nak fillkan elektron dalam subshell dan shell itu, kita kena fillkan daripada lowest energy level, lepas tu barulah ke higher energy level. From lower to higher energy level. Aufbau ni adalah satu cara untuk kita mengisi elektron daripada lower ke higher energy level. Okey, jadi kita masukkan dalam 1s dahulu. Ada lagi elektron masukkan dalam 2s. Ada lagi masuk dalam 2p, followed by 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s dan seterusnya. Okey, kerana 1s itu lebih rendah berbanding dengan, kenapa masuk dalam 1s dulu? 1s tu lebih rendah. Kemudian kenapa masuk dalam 2s? 2s pula the next one. Yang tinggi sikit. Dia follow macam itulah. Isi dalam 1s dulu. Okey, lepas tu ada lagi elektron masuk pula dalam 2s. Kalau ada lagi masuk dalam 2p. Ada lagi masuk dalam 3s. Ada lagi masuk dalam 3p. Masuk dalam 4s, 3d, seterusnya 4p dan seterusnya lah ya. Jadi order of filling of orbitals tu adalah kita isi dalam 1s, followed pada 2s, ada lagi masuk dengan 2p, masuk dalam 3s, etc. Sebab kita isi ikut increasing energy. So sebabnya 1s tu lebih rendah banding dengan 2s, banding dengan, okey, kalau kata yang 2p ni, yang nampak macam buat 3 kotak sama ni, maksudnya dia ada 2p ni ada 2px, 2py, 2pz. Jadi dia sama arah senaga. Jadi kalau kita nak nulis strand antara 2px, 2py, 2pz ni, kita buat dia dalam satu ruang yang samalah. Jangan buat lebih besar pula. Maksudnya dia buat dalam satu ruang ya. Jadi antara mereka tu you boleh buat sama juga ataupun koma.
Okay, sebab mereka 2px, 2py, 2pz ni adalah sama aras tenaga. Begitu juga dengan 3p dengan 3d antara mereka. Aras tenaga mereka sama. Okay, jadi notice yang number of electron yang boleh muat, kalau dalam s orbital kita boleh muat 2 elektron. P orbital boleh muat 6 elektron dan D orbital boleh muat 10 elektron. Ya, maksudnya macam ni dalam kotak itu kalau S kita boleh muat elektron 2. Opposite spin. 2 elektron boleh muat. Kalau P, sebab P ni kan ada 3 orientation. Dia ada 3 orbitals, Px, Py, Pz. Jadi satu orbital tu boleh muat 2 elektron. Jadi kita ada maximum number of electron dalam P orbital adalah 6. Begitu juga 3P ni boleh muat 6 elektron. D boleh muat 10 elektron. Ya, D boleh muat 10 elektron. Sebab ada D ni ada 5 orbitals kan. Dalam kes 3D ni, 3D XY, 3D YZ, 3D XZ, 3D X squared minus Y squared, 3D Z squared. Okay. Okay, jadi mungkin kamu nampak ini terlalu complicated. Jadi saya tunjukkan mungkin macam mana ahbau ni Macam mana nak buat ahbau ni. Kita tengok the next slide. Okay, kejap saya insert slide kosong. Mungkin kamu nak nampak sangat canggih sangat drawing yang saya buat situ. Kamu cuba buat sini pun boleh. Macam mana kita boleh buat ahbau tu Macam mana boleh jadi macam tu. Okay. Jadi macam mana kita nak buat ahbau tadi Jadi shell, kita ada shell 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, buat 6 sudahlah. Okay. Kemudian kita ada subshell. Subshell atau L. Maksudnya dalam first shell ada apa dia punya subshell dia. Okay. Kita ada, kalau shell pertama, kan, when n equals to 1, L equals to, kan, formula L adalah 0 until n minus 1. 1 minus 1 jadi kosong. Jadi L hanyalah kosong lah when n equals to 1. Maksudnya L kosong adalah S orbital. Okay, jadi kita ada subshell dia 1s. So 1s. Okay, kita tengok pula kalau kata n equals to 2, apa subshell dia? L equals to, kan, nilai L adalah kosong hingga kurang 1 daripada n. Jadi kosong hingga 1 lah. Kosong dan 1. Kosong dan 1. Kan? Kosong hingga n tolak 1. N dia 2, 2 tolak 1, 1. Jadi kosong dan 1 lah. Jadi kita ada 2 S dan kita akan ada 2 S dan 2 P lah. L equals to 0 is S. L equals to 1 is P. So 2P. Boleh tak? So, kita ada 2S dan 2P. Subshell. Untuk shell yang kedua. Okay, untuk shell yang ketiga, apa dia punya sub dia tu? Dia punya pecahan dia. N equals to 3. L equals to 0, 1 and 2 lah kan. L equals to 0 until n minus 1. 3 tolak 1, 2. Jadi 0, 1, 2. So kita akan ada L equals to 0 is S. So kita akan ada 3S. L equals to 1 adalah P. 3P.
L equals to 2 adalah D. So kita ada 3D. Jadi shell yang ketiga, subshellnya adalah 3S, 3P, 3D. Kamu buat macam tu untuk kita buat nak tunjuk akhbar ni. Macam mana nak bina akhbar tu. Okay, kalau kata N equals to 4 pula, untuk shell yang keempat, L dia adalah 0, 1, 2, 3 lah kan. 4 tolak 1, 3. Jadi kita ada 4S. Dia akan ada 4S, 4P, 4D, 4F. L equals to 3 adalah F. So 4F. Last one tu. Okay, so ini dia ada 4S, 4P, 4D, 4F. Okay, saya padan yang ujung ni. Tak mudah. Ini tu dah tunjuk jalan macam mana saya dapat subshell tu kan. Okay, kalau kata 5, dia sampai, jadi dia akan jadi 0, 1, 2, 3, 4 kan. So dia akan ada 5S, 5P, 5D, 0, 1, 2, 3. Kan 0, 1, 2, 3, 4 di sini adalah 5G lah. 1, 2, 3, 4. N equals to 5, L equals to 0, 1, 2, 3, 4. So S, P, D, F, G. Kalau nak tahu lagi dia S, P, D, F, G. 5S, 5P, 5D dan 5F, 5G. Okay. Okay. Kalau kata 6, dia akan lebih lagi lah. Okay, tak apa, setakat itu cukup. Jadi kemudian, mungkin kita nak letak yang ni, kita nak buat nak panas sampai hujung ni sikit. Jadi ini ada 6S, 6P, 6D, 6F, etc. lah ada lagi. Sambung je. Okay, kemudian bila kita nak tunjuk pengisian elektron itu, kita akan isi elektron di mana dahulu, ikut arah senaga. Jadi kita akan isi dalam 1S. Isi macam tu. 1S. Kemudian kita akan masuk dalam 2S. Kan tadi nampak 1S lebih rendah. Kemudian yang higher sikit adalah 2S. Kemudian kita akan isi dalam 2P. Sambung dengan 3S. Sambung. Lepas 3S adalah 3P. Lepas tu masuk dalam 4S. Lepas tu 3D. 4P. 5S. Kan, lepas 5S, 4D. 5P, 6S. Cukup sekat tu. Boleh Jadi dia bersambung. Kalau ada lagi, maksudnya dalam atom tu ada lagi elektron, jadi dia akan masuk ke higher energy level. Jadi itu akhbar. Akhbar principle. Cara. Jadi kamu nak buat electronic configuration, kamu untuk yang smaller one maybe you boleh hafal lah, tapi untuk yang higher number of electron, atom yang higher electron, jadi mungkin kamu kena buat akhbar ni untuk you isi. Takut kamu tak ingat lepas satu apa. You kena notice betul-betul kat sini 4S, kita kena isi 4S dulu, baru 3D. Yang ni selalu student silap Okay. Kita isi 1S. Okay, saya buat ni 1S. Kita isi 1S dulu, followed by 2S. Okay, ada lagi elektron masuk dalam 2P, masuk dalam 3S, masuk dalam 3P, kemudian 4S, 3D, baru 4P dan last sekali 5S kalau kata atom punya elektron sampai situlah.
Okay, macam tu ya. Okay, saya harap kamu faham lah. Okay, seterusnya kita tengok the next slide. Okay, jadi peraturan yang kedua adalah Hans rule. Hans rule. Hans rule. Okay, Hans rule states that in a given set of orbitals of equivalent energy ataupun degenerate orbital, electron tend to occupy the orbital singly first, same speed, before pairing up with opposite spin. Okay, kalau kata melibatkan orbital yang equivalent energy ataupun degenerate orbital. Contohnya di sini adalah 2p lah. Mungkin saya tunjukkan di sini untuk oksigen yang mempunyai 8 elektron. 8 proton number, 8 elektron. Jadi yang degenerate orbitalnya adalah 2p. Maksud orbital 2px, 2py dan 2pz ni arah senaga dia sama. Equivalent energy degenerate orbital tu maksudnya yang orbital yang arah senaga yang sama. Okay. Jadi bila kita nak isi dalam orbital yang arah senaga yang sama, kita kena isi singly dulu. Maksudnya bubuh satu-satu. Jangan pairkan lagi. Place it singly. Lepas tu same spin pula, arah putaran tu kena bagi sama. Anak panah tu bagi sama. Kalau kata naik ke atas dulu. Okay. And then kalau ada lebih, barulah kita pairkan dengan opposite spin. Okay, contohnya kat sini ya. Saya tunjukkan sini. Okay, jadi oksigen mempunyai 8 proton number. Proton number dia 8. So, number of electron pun 8 lah. Okay. So, bila kita buat electronic configuration atau SPDF notation, jadi kamu akan isi elektron 8 ini dalam, kan kita akan buat macam Abah tadi, kita akan isi 1s, kita akan tulis 1s dulu, lepas tu bubuh 2 elektron. Maksimum boleh muat 2 elektron. So 1s2, dah 2 dah, tinggal lagi 6. The next one you masukkan dalam 2s, kan? S boleh muat 2 elektron. So 4 dah, 2, 4. Okay, ada lagi 4 elektron, kamu akan masuk dalam P lah. P boleh muat sampai 6. Tapi you hanya akan isi 4 sajalah sebab you ada another 4 je. Okay. So you akan tulis electronic configuration, SPDF notation, 1s2, 2s2, 2p4. Right? Jadi, tapi kalau kata nak tunjuk Hans rule, jadi tak nampak lah ni macam mana you isi dekat P kalau you menggunakan electronic configuration, SPDF notation. Nak tunjuk tu kena tunjuk dengan menggunakan, nak tunjuk Hans rule ni, kita kena tunjuk menggunakan orbital diagram. Kita kena guna orbital diagram. Kena orbital diagram baru kita boleh tunjuk bagaimana Hans rule tu apply kat sini. Jadi tadi dekat 1s you isi 2 elektron, so opposite spin. So you isi 1s, ni 2 elektron you masukkan. You tunjukkan dengan orbital diagram tu akan nampak Hans rule. Okay, so 1s kita dah isi 2 elektron, 2s 2 elektron. Okay, dekat P ni ada 4 elektron. 4 elektron tu bagaimana dia diisi? Saya nak pilih highlight ya. Okay, 4 elektron ni bagaimana dia diisi? Oops. Okay. Jadi kita tulis, mungkin kamu tak nampak sebab saya dah tulis kat sini. So saya tulis semula. Okay, jadi dekat P ni, dia ada 3 kotak ini. 2P ni kan. Saya tunjukkan Saya buat animation. Okay. So 4 elektron itu, kita akan isi singly, maksudnya 1, 2,
Ini dekat 2P ni, 2P4 ni kita isi 1, 2, 3. Okay. Singly, same spin. Sama arah anak panah tu. Sama ada you buat atas 3-3 atau bawah 3-3 ya. Singly, siap satu orbital masuk 1-1-1. Same spin, anak panah ni mereka mesti sama. Kemudian ada lagi satu, sebab dia 4 kan, tambah lagi satu. Okay, you pair. You nak pair kan, yang depan boleh, yang tengah boleh, yang belakang boleh. Kita pair kan. With opposite spin. With opposite spin, ya. Itulah Hans rule. Bila kita isi dalam orbital yang arah senaga dia sama, misalnya dekat dalam P ke, dalam D ke, kita kena place it singly, macam saya buat animation tadi. Same spin before paired with opposite spin. Kalau ada lagi electron, kita pairkan dia dengan opposite spin. Okay, boleh faham ya? Itu Hans rule. Okay, seterusnya, akhir sekali adalah Pauli exclusion principle. Okay, Pauli exclusion principle states that no two electron in an atom can have the same sets of 4 quantum numbers. Orbital can hold a maximum of 2 electron with opposite spin, value given plus half and negative half. Okay, contohnya macam ni. Saya ambil fluorine. Fluorine, proton number 9. So, elektron pun 9. Bila kita buat electronic configuration, you akan buat 1s2, 2s2, 2p5. 9 kan? Okay. Kalau tengok orbital diagram, okay. 1s, ada 2 elektron opposite. 2s, 2p. Okay, ada 5 elektron. Okay, jadi kalau kita nak tuliskan set nombor kuantum, set nombor kuantum. Set nombor kuantum ni maksudnya nilai N, nilai L, nilai M dan nilai S. Set nombor kuantum tu maksudnya N, L, M, S. Apa nilai dia? Set 1. Elektron ni. Okay, ni saya tunjukkan semua elektron yang ada. 99 tu. Jadi kita akan ada 9 alamat lah untuk 9 elektron. Ini adalah kedudukan. Set nombor kuantum ni menunjukkan kedudukan elektron lah. Dalam shell dan subshell. Okay, contohnya kalau saya ambil dalam 1S ni. Ini dalam 1S. Dalam 1S. Jadi, dalam 1S ataupun kat sini 1S. Dalam 1S tu ada 2 elektron. Maksudnya shell yang pertama. N equals to 1 lah, shell pertama lah. Okay, nilai L dia 0, S orbital. S. Nilai M dia pun 0. L equals to 0, M equals to 0. Okay. Jadi dia satu yang spin positif. Sensitif sangat ni. Positif. Okay, yang satu lagi elektron. Okay, satu lagi elektron. Saya buat color lain sikit. Yang ni pula. Yang ini. Yang spin negatif pula. Boleh. Jadi itu kita. Jadi set nombor kuantum ni dia memperjelaskan kedudukan elektron dekat shell dan subshell, orientation dia macam mana dan spinning motion dia macam mana of the electron tu. Okay. Jadi untuk menerangkan yang kata Pauli exclusion principle ni, takkan ada elektron yang mempunyai set nombor kuantum yang sama. Kamu tengok semua ni tak sama. 99 elektron ni alamat dia takkan sama. Okay, contohnya kalau kata walaupun dia dah duduk dalam, saya ambil contoh di sini, walaupun dia dah sama dah everything, tapi dia akan berbeza juga dari segi
dari segi dia punya electron spin quantum number. Contohnya yang ni Okay, saya highlight ni. Adalah di mana saya nak jelaskan di mana yang lain-lain sama tapi akan berbeza juga by dia punya electron spin. Kan? Okay. Contohnya kalau kita boleh andaikan seperti kamu di hostel lah Okay, blok sama. Dua-dua elektron ni blok dia sama. Blok. Blok sama. Aras sama. Dia sensitif sangat saya tak boleh nak tulis sekejap. Okay. Blok. Katakan blok. Blok. Blok sama dah. Blok A. Dua. Ni dua, ni bukan dua. Okey, blok sama. Ni blok dua. Okey, kemudian aras. Aras pun sama. Aras. Sama. Bilik sama. Nilai M tu katakan bilik. Bilik sama. Bilik satu bilik yang sama. Tapi nanti katil lain-lain. Katil tak sama. Katil tak sama Katil dia berbeza. Tak tidur satu katil. Katil berbeza. Satu katil tepi pintu, satu katil menghadap tingkap. Katil di sebelah tingkap. Okay, jadi maksudnya lain-lain kalau dah sama dah, takkan dia akan jadi berbeza juga dengan number spin dia. Sekurang-kurangnya dengan spin quantum number ni. Sebab dalam satu-satu orbital tu akan holds two maximum number of electron with opposite spin. Plus half dengan negative half. Faham tak ni? Walaupun yang lain sama, sekurang-kurangnya dia akan berbeza juga dengan dia punya spin quantum number. Jadi tak akan ada yang sama lah. Okay? Jadi Pauli exclusion principle state that no two electron in an atom can have the same sets of quantum number. Okay, because at least they are differ by dia punya spin quantum number. Because electron in an orbital can hold up to two number of electron with opposite spin. So the value will be either plus half or negative half. Dia faham Okay, macam tu Itu maksudnya Pauli exclusion principle. Okay, jadi dengan ini setelah kamu dah belajar 3 peraturan, above principle, Hans rule, Pauli exclusion principle, maka dengan itu kamu boleh dah lah menulis electronic configuration SPDF notation dan juga orbital diagram untuk elemen dan ions. Okey, jadi di sini saya nak tunjukkan elemen dengan dia punya cation Okey, contohnya kalau kata lithium, proton number 3. So you akan tulis electronic configuration SPDF notation 1s, 2 dah. The next one you akan tulis 2s, so 2s1, 3 kan. Orbital diagram, menulis orbital 1s dan meletakkan elektron opposite spin dalam 1s. Kemudian dalam 2s kamu akan letak satu elektron. Okey. Orbital diagram. Okey, bila mana lithium ini menjadi ion, lithium merupakan elemen atau metal group 1 Jadi dia akan kehilangan elektron valence di 2s, maka dia akan tinggal 1s. Jadi dia akan jadi lithium plus. Jadi kamu kena tahulah bagaimana apa ion yang akan terbentuk bila mana atom tu kehilangan elektron ataupun kalau kehilangan elektron menjadi ion nanti, atau lagi
menerima elektron menjadi anion. Ya, kamu kena tahu. Dia nak capai ion charge apa. Jadi you akan sama ada keluar ataupun tambah elektron macam mana. Ya. Okay. Kita ikut untuk mencapai octet lah, noble gas configuration. So dia sama ada nak jadikan 8 dekat valence dia. Dalam kes ni dia jadikan duplet ni. 2. Dia stable, dia jadi 2. Seperti helium. 2 electronic configuration. 2 elektron. Okay, seperti helium. Duplet. Okay, kalau kata magnesium, magnesium 12. Jadi kamu akan tuliskan electronic configuration. Ingat tadi above, you akan buat 1s. So, you masukkan 2 elektron. Okay, S boleh muat 2 saja, ingat. So, 2 dah masuk di 1s. Lagi ada elektron lagi, 10 elektron. So, maksudnya you nak isi dalam 2s. Okay, dah isi pula. Lepas tu isi pula dalam 2p. Okay, P boleh muat sampai 6. Okay, ada lebihan lagi elektron. 2 lagi masuk dalam 3s, the next one. Lepas 2p adalah 3s. So, you buat electronic configuration macam tu. Okay. Bila you nak buat orbital diagram, kamu buat kotak-kotak. 2p6, so kena isi 6. 3s, 3s ada 2. Okay, bila nak jadi ions, cation, magnesium ni adalah metal group 2. So, dia akan kehilangan 2 elektron valence untuk dia mencapai octet di second shell ni, nampak? Jadi, dia hilang 2 elektron ini. So, dia akan jadi 8 di valence sekarang. Itu jadi noble gas configuration atau octet. Jadi, dia jadi ion Mg2+ lah. Stable ionnya adalah Mg2+. Bila dia kehilangan 2 elektron ni. Jadi kita punya electronic configuration, dia akan tinggal jadi 1s2, 2s2, 2p6 lah. 2 telah hilang. Okay, 3s tu jadi kosong lah. Tak ada. Tak tulis apa. Okay, jadi contohnya di sini, cuba buat untuk, cuba isikan nota kamu tu, cari berapakah proton number untuk kalsium. Supaya kamu boleh menulis electronic configuration, SPDF notation dan juga orbital diagram. Untuk kalsium dan juga untuk kalsium ion. Dicari dalam table relative atomic mass. Ambil nombor proton. Proton number of calcium. Kalsium adalah 20. Pen merah. Kalsium 20, proton number, elektron 20. So, you akan tulis electronic configuration. 1s2, 2s2, 4 dah kan. Teruskan lagi, 1s, 2s. Ingat above tadi, 1s, 2s, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s, 2 kan. Lepas 3p, 4s. Cukup 20. Enam, 7, 8, 9, 10. 10. 6. Okay, so 20. Jadi ini adalah SPDF notation atau electronic configuration. Kalau nak buat orbital diagram. Bila buat orbital diagram, kita akan buat kotak dan kita akan letakkan subshell tu di bawah dia. S. P ada 3. Jadi kena labelkan dia punya kotak-kotak itu kena labelkan. Jangan buat kotak saja tak label. Labelkan.
1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Okey, kemudian letakkan elektron. Deposit spin dalam orbital tu. Jangan buat anak panah separuh. Anak panah dia full kepala dia tu. Jadi semuanya full with electron. Okay. Okay, kemudian kalau kata dia jadi ion, kalsium ni, kalsium kumpulan 2, bila jadi ion, dia akan kehilangan electron valence ni, 4s ni, dia akan hilang. Dia akan jadi kalsium 2+. So, dia akan jadi kalsium. Proton number tak kacau. Dia punya elektron hilang. Dia akan hilang 2 elektron. Jadi elektron ni jadi 18 lah. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0. Hilang elektron. Okay. So kita tulis dia punya orbital diagram. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Kamu boleh faham kan? Jadi kita dah menggunakan, kita menggunakan semua ketiga-tiga peraturan Aufbau, Aufbau principle, Hans rule dan juga Pauli exclusion principle untuk kita menulis electronic configuration dan juga orbital diagram ini. Okay. Jadi ingat kalau kita nak jadi cation, okay, jadi elektron akan dikeluarkan daripada atom tu. Jadi jadikanlah dia stable ion lah, berapa elektron yang akan dikeluarkan. Supaya dia jadi noble gas configuration. Contoh di sini 4s ni akan dikeluarkan. 4s merupakan electron valence. Jadi nanti shell balance bagi ion yang tinggal tu dia akan jadi 8 elektron. Dia mencapai noble gas configuration. Okay, so dia kena hilang 2 elektron. Okay, so seterusnya. Ini pula kalau kata melibatkan pembentukan anion Misalnya nitrogen ni, bila jadi anion, dia akan jadi N3- lah. Sebab tadi dia ada 5 elektron valence. 5 untuk jadi 8, 5, 6, 7, 8. Dia kena terima lagi 3. So that's why dia jadi N3-. Okay. Bila kamu menulis orbital diagram untuk atom, sebab di P dia tu ada 2P3, jadi kamu akan buat 3 elektron tu singly satu. Tapi bila dah jadi ion, kita dah pasangkan dia. Jadi pasangkan dia. Penuhkan 2P, jadi 2P6. Untuk jadikan dia octet Okay, jadi 8. Okay, begitu juga dengan sulfur kamu boleh tengok. Okay, ni kamu boleh buat sendirilah. Bromin dengan bromin ion. Okay, bromin bila jadi ion, dia jadi berapa charge dia. Kamu cuba buat. Dia boleh bagi clue yang dia akan jadi bromin ion tu dia akan jadi bromin minus lah. Kan sebab dia bromin dia group 17. Dia ada 7 electron valence. 7 electron valence. Jadi untuk dia capai octet,
dia akan terima satu elektron. Itu jadi 8. Jadi dia akan jadi ion Br-. Jadi kamu buat electronic configuration untuk bromine atom, orbital diagram untuk bromine atom, kemudian buat electronic configuration SPDF notation untuk bromine ion Br-, dan juga orbital diagram untuk Br-. Ya, kamu boleh buat latihan sendiri. Okey. Bila melibatkan period 4 pula period 4. Okay, kalau kata period 4, kalau kamu perasan tadi kalau kata period 3, saya patah balik sikit. Kalau dia period 3, maksudnya valence dia anti-subshell 3 je. Padam ni sekejap dulu ya. Sini. Kamu perasan tadi. Okey, kita boleh tahu actually berdasarkan sama ada electronic configuration, kita tahu dia tu period mana ataupun period mana untuk kita bina electronic configuration. Macam nitrogen ni, dia elemen period 2 tau. Sebab you nampak dia punya shell dia, shell 2. Shell tu, shell valence dia ni adalah 2. Shell 2. Shell valence dia 2. Jadi kalau dekat periodic table, nitrogen ni dia akan ada dalam period 2. Nah, 2 shell, period kedua. Macam ini, valence shell dia adalah sulfur ni valence shell dia adalah 3. Jadi maksudnya sulfur ni dalam period 3. Itu. Kalau kata you nampak dia punya shell valence dia 4, maksudnya elemen ni dalam period yang ke-4. Dalam periodic table dia period yang ke-4. Ya. So dan group juga sebab kita tak masuk periodic table lagi, jadi sebenarnya kita boleh tahu dah. Kita tengok dia punya electronic configuration ni, kita boleh tentukan group. Jadi valence electron untuk AS ni dia ada 5. Dan jadi AS ni starting dia adalah group 15. Nanti kita akan masuk dalam periodic table. Berdasarkan electronic configuration, kita boleh tentukan group dia. Period mana, group mana, blok apa ni At the moment, kamu just berdasarkan proton number. Okay, kamu susun, tuliskan electronic configuration. Bina electronic configuration SPDF notation ni berdasarkan berapa bilangan elektron. Proton number 33, jadi kamu pun buat 1s, 2s, 2p, 3s, 3p kan. Lepas 3p ada 3d kan. Okey, 3d, lepas tu 4s, 4p. Okay, you see elektron Okey, orbital diagram macam tu. Jadi bila jadi ion, okey, dia valence dia sini dia ada 5. Jadi dia akan terima lagi 3 lah. 6, 7, 8. Okey, okey, jadi okey, ini yang period 4. Jadi ada yang di blok D tu yang akan membuatkan kamu keliru sikit. Okey, contohnya saya ambil contoh. Ataupun nanti kita habiskan dulu nota ni, nanti kita akan buat latihan sikit. Okey. Yang inilah maksud saya ini. Okey, ini lagi yang period 4 juga, tapi ini dia blok D Tadi yang ini elemen ni dia blok
P kalau dia blok D, contoh ni Mn 25, tuju akan buat 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kan? Lepas 3p adalah 4s kan? 4s2, lepas tu ada lebih 3d 5. Kan? Kalau kata you nak tulis ikut abau tu, kamu akan tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kan you akan isi 4s kan? Saya nasihatkan kamu 4s you buat di jauh sikit, 4s. 4s2 you isi. Kemudian 3d you isi. Kita kan isi dalam 4s dulu. Kita dah masuk 4s 2. Tapi you tinggalkan space tu untuk letak 3d. 3d you letak di dalam. So lebihan elektron you akan isi dalam 3d. Kira last diisi adalah dalam 3d lah. Isi 5 untuk 25. Boleh semula saya buatkan Jadi cara macam ni, kamu nanti akan susun electronic configuration ni, SPDF notation ni ikut shell. First, second, third dan fourth. Itu lebih baik cara penulisan dia. Kan? Kamu isi, untuk 25, sekali lagi. 2, 4, 6 dah 10, 10, 11, 12. 12, 18 kan? 18, 20. Ingat cara saya isi 3p6. Kan kita akan isi 4s lepas 3p. Kita isi dalam 4s. Lepas 3p 4s. So isi 2. Cara isi memang kita isi dalam 4s dulu. Tapi bila kita tulis di sini, saya tinggalkan space. Supaya saya akan tulis 3d tu di dalam. Cara penulisannya lebih baik macam tu. Rather than you buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Jadi cara ni tak mau. Tak elok, tak apa elok. Saya nak kamu semua buat cara macam saya buat ni. Kira 3d ni tulis di dalam. 4s tu letak kat luar. Cara ni. You jangan buat 4s you letak dalam, 3d you letak luar. Sebab apa? Kita isi dalam 4s dulu tadi. Saya isi dalam 4s. Cuma saya tulis saya tinggalkan kosong supaya saya tulis 3d di dalam. Sebab apa? Bila dah diisi dengan elektron, memang tadi kita masa dia kosong, saya tulis kat sini. Masa kita isi, kita akan isi 4s dulu. Yes, sebab 4s, masa kosong kita akan isi 4s. Lepas tu kita isi dalam 3d. Ni masa dia empty, 4s tu dia akan jadi, 4s tu memang lebih rendah. Masa dia empty. Sebab tu kita isi dalam 4s dulu. Ini energy level diagram. Tapi bila kita dah fill dengan elektron, 3D akan duduk. Bila kita dah isi dengan elektron tu, kita isi dengan elektron. Right? 3D tu lebih rendah berbanding dengan 4S. 3D jadi lebih rendah. Jadi, 4S tu duduk di luar. 4S tu mesti letak di luar. 4S mesti letak kat luar. Tak mau letak 3D di luar. So, sekarang bila dah fill dengan elektron, 4S tu dia akan duduk di luar. Okay? Itu lebih baik cara penulisannya. Jadi, bila nanti kalau nak jadi ion, kita akan buang yang luar. Misalnya Mn2 plus ni, untuk jadi Mn2 plus ni, dia akan buang di 4S. Takutnya nanti, bila kamu buat 3D di luar, kamu akan buang di 3D. Salah.
Takut bila you buat 3D you letak kat luar, nak jadi ion, kamu pergi buang dekat 3D. Salah. Ya, bila kita isi, memang kita isi dalam 4S, tapi you letak jarak sikit supaya you akan tulis 3D di dalam. Itu lebih baik. Okey? Okey, contohnya di sini scandium ni. Mari kita buat ini yang ni scandium. Apa maksud saya Write the electronic configuration dan juga orbital diagram untuk scandium dan juga ion dia. Okey, kita tengok. Okey, saya buatkan contoh untuk scandium. Okay, cari proton number untuk scandium. Kamu boleh untuk buat electronic configuration ni mesti ada proton number lah. Ada moment you kena ada proton number. Tapi nanti kalau kamu dah belajar periodic table, kamu dah hafal kedudukan dia, kita boleh lagi cepat. Kan kita based on proton number. Jadi apa? Scandium kan? SC scandium, kamu tengok proton number scandium dekat table. Scandium dekat relative atomic mass 7. Dekat table tu. Table ni kamu kena post-it keluarkan. So scandium kita jumpa. Okey proton number dia 21. Okey, jadi kamu akan buat electronic configuration SPDF notation 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berapa dah? 6, 7, 8, 9, 10, 12 kan? 3p6. Lepas 3p apa? 4s2. Berapa dah? 6. Ini 10. Kira betul-betul. Ini 10 elektron. So sekarang dah 10 kan? Ini yang saya kata you buat 4s di hujung. Lepas tu 3D. You akan masukkan 1. Untuk jadi 21 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni 11. Jadi 21 lah. 10 dengan 11. Jadi nampak tadi kan saya buat tadi. Sekali lagi saya tunjuk Saya tulis lepas 3P 4S. So 4S 2. Saya tinggalkan kosong. Kemudian baru tulis 3D kat tengah. 3D 1 untuk 21. Boleh nampak? Dan saya tinggalkan kosong kat sini tadi. Saya isi dalam 4S, saya tulis 4S. Kemudian saya patah balik isi dekat tempat kosong. Saya isi 4S dulu tadi. Sekali lagi saya buat. You are confused kat sini. Ni cara saya tunjuk ni sebab cara yang lebih baik untuk you tulis. Oh dia dah tak mau dia tak mau. Tak boleh padam dah. 4S2, 3D1. Okay. Sebab dia ni blok D Last kita isi dalam 3D ni. Dia jadi elemen ni elemen blok D. Jadi balance dia ada di kalau blok D dia special sikit, dia punya balance dia adalah di 4S dan 3D ni. Balance elektron dia ada kat sini. Dia ada 3 elektron balance lah. Jadi scandium ni kalau dia jadi ion, dia suka jadi scandium 3+. Dia akan buang ketiga-tiga elektron ini supaya dia akan jadi octet. Dia akan tinggalkan hingga 3p6 So, dia suka buang elektron. Ini elements block D dia adalah metal. So dia akan jadi cation lah. Dia akan buang elektron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nanti bila kita masuk dalam periodic table, kita akan ulang balik yang ini lagi. So, kalau orbital diagram, 1s, 2s,
At the moment kamu tahu dia punya proton number, buatkan electronic configuration. Electronic configuration, SPDF notation dan juga orbital diagram. Ini 3D, 4S. 3D ni, kita kena tulis walaupun dia kosong, kita kena tulis dia punya orbital yang kosong pun kena tulis juga. So D ni dia ada 5. Tiga D dah 5 tapi isi 1 elektron saja. 4S. 3D tu ada 5 orbital. So ini masuk 2. P ni kita masuk 6 elektron tu. 3S penuh. Semua ni penuh dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D ni kita masuk 1 je. Sebab dia ada 1. S ni kita masuk 2. Macam tu Bila dia jadi ion, one S, 2S, 2P, 3S, 3P. Elektron. Kalau penuh ni tak kisahlah kita isi kat sini macam mana. Sebenarnya kita isi singly, kemudian pack with opposite spin. Bagi yang aras naga sama tu. Kita akan isi macam tu. Lepas tu bawa kita pair kan, opposite spin. Okay. Orbital diagram dengan SPDF notation. So yang ini yang orbital diagram. Mungkin kamu nak label sikit. Ini orbital diagram. Ini SPDF notation atau electronic configuration. Jadi at the moment kamu kena tahulah dia jadi ion apa yang stable. Ion yang stable tu bila dia mencapai octet ataupun duplex setengah-setengah case lah. SPDF notation. Orbital diagram Okay, jadi scandium ni tadi dia jadi ion. Ion 3+ sebab dia akan hilangkan, dia akan buang. Dia jadi metal ion, cation. So dia akan keluarkan elektron di valence. Valence ni ada 3. So that's why dia jadi 3+. So dia tinggallah, ini kosong yang dah hilang tu. Tinggallah 3S2, 3P6. Jadi dia jadi octet ni Capai octet ni. 8 elektron dekat valence sekarang. 8. Tu octet mencapai noble gas configuration. Octet. Jadi dia stable lah. Ion dia yang stable as scandium 3+. Okay, so ini ada soalan untuk contoh sebagai bagaimana kita nak explain, bagaimana kita menulis electronic configuration untuk atom menggunakan Aufbau principle, Hans rule dan juga electronic Pauli exclusion principle ni. Bagaimana kamu nak tulis electronic configuration untuk atom berdasarkan 3 peraturan yang kamu dah belajar tadi. Kamu boleh bacalah contoh yang saya berikan kat sini. Ni ada soalan. Kamu boleh tengok. Okay, ini last one. Okay. Semua atom dia akan follow Aufbau lah. Tapi ada pengecualian Yang anomalous case kita panggil, yang pelik sedikit, dia ni tidak mematuhi Aufbau. Jadi exception to the Aufbau principle tu maksudnya dia tidak memenuhi Aufbau. Dia tak ikut apa yang Aufbau
apa yang Ahbau, apa yang kita buat tadi berdasarkan Ahbau, kita ikutkan. Ahbau kata kita when we fill the electron in subshell tu kita isi from lower to higher. Kan? Contohnya di sini sepatutnya kita akan isi kan, kita akan isi untuk 24 elektron 1s2. Ini untuk yang anomalous ni adalah kromium kromium dengan copper. With proton number chromium 24, copper 29. You take note lah, mungkin dia buat dalam bentuk X ke? X 24. Itu chromium lah. Y 29. Itu maksudnya copper. You kena careful. Jadi bila contohnya chromium ni 24, so you akan isi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 kan. Lepas tu 4s2 you isi, lebihannya you masuk 3d4. Nah. Tapi actually tak boleh buat macam tu. Experimentally didapati bukan macam tu. You tak isi 4s tu dengan penuh. You isi separuh penuh saja. Maksudnya dia jadi satu saja you masukkan dalam 4s tu. Masukkan satu elektron saja. Tak perlu penuh. 4s isi satu saja supaya 3D ni jadi separuh penuh. Macam ni Mungkin tunjukkan dengan orbital diagram, kamu akan nampak lebih baik. Kan dekat 4s ni dengan 3D. Jadi bila kamu isi 4s kan, lepas 3p kita akan isi di 4s. Lepas tu last kita isi dalam 3d. Nah, lepas 3p isi dalam 4s cara tulis saya ni, saya buat 3d duduk dalam Tapi cara kita ikut Ahbau, kita isi dalam 3p dulu, kemudian 4s. Last sekali dalam 3D. Kita first hak ni last. Yang ni last. Last fill. Last fill. 3D kita isi last. Last fill. Maksudnya isi dalam 4S dulu, baru 3D kan, ikut Ahbau, isi dalam 4S. Okey. Jadi secara teorinya kita akan isi 4S bagi penuh, kan. Kemudian ada lebih, kita isi dalam 3D. Dia ada 4 lagi, kita isi macam tu. Tapi yang ini tak bagus macam ni. Dia kena isi satu cukup supaya D tu jadi separuh penuh. D tu jadi 5. Bila mana dia buat macam ini, jadi lebih stabil lah. Kalau tadi bila tinggal macam ni, dia jadi tak stable. Ini not stable. Ini more stable. Dalam keadaan 3D, 5 tu lebih stable. Jadi experimentally dia didapati bila dia duduk dalam keadaan kita panggil separuh penuh. Half fill. Is more stable. Ini kita panggil half fill. Half fill. More stable. Jadi dia tak observe secara eksperimen. Kita akan dapati electronic configuration untuk chromium ni adalah
4S1 3D5 kita akan dapati dia ini. Saya tunjukkan actual ni. Actual ni maksudnya experimentally inilah. Theoretically kalau ikut khabar kita akan kena isi 4S2. Lepas tu masukkan dalam 3D, kita akan masuk 3D4. Tapi keadaan ni tak stable jadi dia tidak menunjukkan macam ni secara eksperimen. Secara teori saja. Tapi actually, experimentally, this is what being observed. Chromium-24 ni. Actually ataupun observe apa yang kita dapati daripada eksperimen. Atau observe. Faham tak? Jadi 4S2, 3D4 tu tak stable. Yang stablenya adalah 4S1, 3D5. Itu yang anomalous-nya. Right. Lagi satu anomalous-nya adalah untuk copper copper 9. Kan lepas kata kita isi dalam 3P, kita akan isi dalam 4S. Kan? So, saya tunjukkan di sini 3D 4S. Kalau kamu tak faham, nanti kena tanya Okey. Kalau secara teorinya, ikut Abah, kita akan isi 4S2 kan. Lepas dah isi dalam 3P, lepas dah isi 3P, lebihan elektron tu kita akan isi dalam 4S. You akan isi 2, 4S2. Lepas tu lebih tu you masuk dalam 3D. Singly. Before packed with opposite spin, you akan isi 9 lah. Lebihan dia. So you akan dapati you akan tinggal 1 tu dalam keadaan macam ni. Yang tak berpasang. You akan isi macam ni. Nampak ni. Jadi bila dia jadi 3D9 ni, dia tak stable. 4S2, 3D9 tu konfigurasi yang tak stable. Ini not stable. Jadi secara teori memang kita kena isi 4S bagi penuh kan. Tapi actual factnya, experimentally, you cannot. You only have to fill it with 1 electron only. You isi 1 je. Supaya yang 3D tu jadi 10. Okay, dia jadi 10. 3D10. Jadi ni lebih stable. Okay, jadi kena buat 4S1, 3D10 lah Ini dah yang betulnya Yang being observed, yang actualnya, yang observe secara eksperimen. Teori adalah kalau ikut Abah mestilah kita isi 4S tu bagi penuh. Tapi tak perlu. Kita isi 1 cukup. Supaya kita dapatkan 3D10 which is fully filled. Dia panggil fully filled. Konfigurasi fully filled tu lebih stable. Fully filled. Okay, jadi anomalous lah. Untuk proton number 24 and 29. Lain sikit pada yang lain. Yang lain semua. Yang lain semua ikut Abah. Ini kalau you tengok kat sini. Ada highlight tak? Nampak kan? Copper. Chromium. Jadi yang bawah dia juga pun sama ni. Molybdenum ni pun. Molybdenum pun follow ni. Silver ni pun sama juga. Follow juga dia. Copper. Macam silver. Chromium. Molybdenum. Sama. Molybdenum, chromium. Jadi you kena careful dengan proton number. Takut dia bagi dalam bentuk unknown. Kalau kata dia sebut chromium, copper, you faham dah. Kan? Mungkin dia bagi XY.
You tengok proton number. Okay, careful. Proton number 24 dengan 29 ataupun kedudukan dia. Dia grup ini grup 1, 2. Kalau kita periodic table kita tak baca lagi, tak apa. Ni grup 1, ni grup 2, ni grup 3 tau. 3, 4, 5, ni grup 6. Grup 6. Grup 6, period yang ke-4. Ini grup, ni 6, 7, 8, 9, 10. Grup 11. Ni ada nombor grup kat sini. Nampak ni. Grup 11, period yang ke-4. Jadi silibus kamu, molybdenum ni tak payahlah. Silibus tak payah sebab dia spesifik kata chromium dengan copper saja. You belajar ni lebih kurang period 4 saja. Elemen period 4. Kalau boleh ingat proton number elemen-elemen dalam period 4 ni semua ni. Daripada 1 sampai 36. Kita ingat. You belajarlah, you hafal periodic table ni macam mana boleh ingatkan elemen dia dalam periodic table. So that you boleh tahu kedudukan dia, senang kita nak buat electronic configuration. Kita tahu period mana, group mana, kita boleh come up with electronic configuration, tapi saya tak sentuh lagi lah, nanti saya akan sentuh dalam periodic table macam mana daripada kedudukan iaitu period dan juga group tu boleh kita tulis electronic configuration. Kita tak payah berdasarkan proton number pun, ya. Okey, jadi saya berhenti sampai situlah ya. Saya harap ini dapat membantu kamu dalam pembelajaran. Jadi terima kasih kerana menonton ya. Assalamualaikum.